Nikah sindiket atau ekspres ini bukan sesuatu yang baru berlaku di negara kita. Jika dulu ia berlaku di negara jiran, kini telah terjadi pun dalam negara sendiri. Mengambil jalan pintas dan mudah kerana hanyut di asmara dana cinta. Bagi yang ingin berpoligami, ini adalah kesempatan untuk menghalalkan hubungan secara tersembunyi. Dan bagi yang tidak dapat izin ibu bapa pula, memikirkan ini barangkali jalan keluar asalkan hidup bahagia. Namun, adakah perkahwinan sebegini benar-benar mendatangkan kebahagiaan? Bersama responden malam ini yang telah dikhianati suaminya kerana berkahwin lain dengan cara nikah sedikit. Dengarkan. Bermula konflik perkahwinan, keinginan seorang suami berkahwin lain tidak mendapat izin keluarga. Mulakan hubungan sulit secara sembunyi-sembunyi, akhirnya mengambil jalan singkat, kahwin lari hingga ke sempadan. Abang doa depan pintu Kaabah yang abang nak kahwin dengan perempuan ni. Janda anak 4. Dia cakap yang tu. Nanti Umi tunggulah panggilan daripada mahkamah. Kakak dia cakap, oh dia dah kahwin masa bulan 3. Ini bukan kali pertama. Kali kedua. Kali pertama dulu pun, dia kahwin pun tak berdaftar juga. Yang ni pun macam sorok-sorok. Tapi tak tahu kahwin kat mana. Dia pun mesej kat anak-anak bagi tahu tak perlu tahu ayah kahwin bila ke apa semua, tak perlu tahu. Itu bukan masalah korang. Ada suruh kawan pejabat agama lah check. Tak ada rekod pun yang dia orang dah kahwin lah. Kau dah burukkan aku dengan keluarga kau ni. Tapi kau cakap dengan aku kau tak nak ni. Kau datang ke ahluat. Berzina. Macam-macam lah dia buruk kan. Kenapa kau nak tuduh aku macam ni? Cakap aku 19 tahun aku hidup dengan dia. Saya tak pernah buka dompet dia. RM10 pun saya tak pernah ambil. Diam-diam saya tak pernah. Saya tak pernah macam tu. Tak. Kalau saya ni buat apa saya nak susah-susah saya buat kuih apa semua kan, saya simpan duit apa semua. Buat apa kan, saya boleh je minta kat dia tapi tak, saya tak bukan macam tu. Nikah sindiket atau nikah ekspres ini bukan isu yang baru, namun ia tidak boleh terus menjadi barah di dalam masyarakat. Bersama dengar untuk kupasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kita dengarkan keluhan hati Puan Ida, seorang wanita ibu pada 3 orang anak, menjadi mangsa yang dikhianati oleh sindiket nikah yang dilakukan oleh suaminya dengan seorang janda dikatakan beranak 4. Dan apa yang nak kita bawakan sebenarnya agak berat malam ini, namun sentiasa kalau kita dengarkan situasi sebegini, kaum wanita lah, kaum ibu lah yang terbeban akan jeruk rasa dan tanggungjawab selepas berlakunya bencana keluarga yang dibawakan oleh kerana kahwin lari. Jadi Ustazah, alhamdulillah kalau malam ni Ustazah, kita selalu dengar juga satu pantun yang dikatakan agak masyhur lah kalau nak membuktikan akan kesungguhan, keasyikan cinta ni. Contoh macam kita pernah dengar, kalau tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku pujuk rayu, ku bawa lari. Masalah malam ini yang dibawakan adalah dibawa lari untuk kahwin sedikit. Jadi Ustazah, kalau kita lihat dalam situasi ini, dari pengalaman Ustazah, selalunya wanita menjadi mangsa utama lah dalam situasi ini. Ada tak jadi pengalaman Ustazah yang diadukan, yang dikongsikan kepada Ustazah? Biasanya punca utama perkara ini berlaku kerana apa Ustazah? Sangat banyak yang diadukan, Talib, memang banyak sungguhlah. Jadi punca utamanya bagi Ustazah, yang orang lelakinya nafsu, yang perempuannya kenapalah kita tidak bijak ketika kita nak buat keputusan hanya mengikut hawa nafsu, sebab tak memikirkan lepas ni pendaftaran, pernikahan, anak-anak dan sebagainya. Akhirnya banyak sekarang ni menyesal kerana nasi dah jadi bubur. Kan? Ada yang sampai anak tak ada surat beranak dan 4 orang tak pergi sekolah semuanya, Talib. Hanya kerana nikah sindiket itulah, tak dapat surat nikah sebab ialah perkahwinan yang tidak sah.
Tapi ketika itu. Ustazah, saya buat kerana atas dasar cinta. Takkan Ustazah nak biarkan saya bergelumang dengan dosa? Allahu Akbar. Banyak lagi cinta yang mana patut kita utamakan. Allahu Okey. Akbar. Masya Allah. Jadi sebenarnya Ustazah dan juga para penonton semua, kita bersama dengan responden kita telah pun berada di depan mata saya. Masya Allah. Puan Ida, berusia 40 tahun, anak 3 orang. Pekerjaan menjual kuih tradisional dan di mana situasi yang telah pun kita kongsikan, suaminya bernikah dengan perempuan lain secara sindiket dan sudah setahun bercerai. Dan ini adalah sedikit kali kedua telah pun dilakukan oleh suaminya bernikah dengan wanita lain. Dan yang lebih barahnya, yang lebih deritanya, responden difitnah oleh bekas suami menyatakan beliau mempunyai lelaki lain dan ahli keluarga responden juga tidak membantu menyelesaikan masalahnya. Bersama kita malam ini sekarang dengar Puan Ida, selamat datang. Kami faham, kami rasa, kami dengar suara hati itu. Dan Puan Ida, kita pun faham bahawasanya telah dikhianati 2 kali dengan alasan yang Puan Ida sendiri mungkin boleh kongsikan sekejap lagi. Dan Puan Ida, kenapa Puan Ida bertahan? Sudah orang kata dah berlaku sekali, kenapa nak kena tunggu kali kedua baru nak buat keputusan? Okey, first mula-mula suami saya, bekas suami saya kahwin tu masa usia perkahwinan kami 5 tahun. Masa tu anak saya 2 orang, yang nombor 2 2 tahun setengah. Masa tu lagi satu sebab saya fikir mak mertua saya, dan mak mertua saya memang betul-betul sayang kat saya. Masa tu dia pun dah tua, dia tak sihat. Jadi dia macam minta lah supaya saya sabar, macam tu lah. Dan tapi perkahwinan tu tak lama, dalam 4 bulan je. Lepas tu dia ceraikan perempuan tu. Janda anak 5. Kawan kepada dia lah, kawan sekolah dia dulu. Macam mana Puan Ida tahu mereka bercerai dan sebagainya? Macam mana terbongkar? Sebab tiba-tiba bila kejadian tu berlaku bulan 12 juga, 2016. Bulan 4 2017 tiba-tiba dia bagi tahu saya yang dia dah tinggalkan perempuan tu. Dan saya dapat tahu dah. Jadi saya sebabkan mak mertua saya banyaklah bagi nasihat. Lepas tu lagi satu saya kesian kat dia dengan anak-anak, dan saya fikirlah tu saya sabar jugalah. Dia biasa tu. Kalau orang kata takkan pokok bergoyang kalau tak ada angin. Apa antara sebab dia kata ataupun buat keputusan untuk berkahwin lain, janda anak 5? Saya tak tahu. Saya tahu-tahu saya dapat mesej, saya baca ada budak mesej dekat dia panggil ayah apa semua. Saya tanya siapa apa semua, dia tak nak jawab. Dia tak nak cakap. Lepas tu dia cuma cakap tak ada apa-apa lah apa semua. Saya try call perempuan tu. Lepas tu saya macam kenal lah sebab bila dah jadi benda tu baru saya tahu siapa. Saya pernah jumpa orang tu apa semualah. Lepas tu tiba-tiba dan dia cakap, pada mula dia kata dia dah kahwin. Tiba-tiba lepas tu dia kata belum kahwin lagi. Lepas tu yang wanita ini? Bukan, suami ex-husband saya lah. Baik. Lepas tu perempuan tu pun call saya, dia cakap dia cuma dia tak nak apa-apa, dia cuma nak berkongsi suami. Oh, berani dia call macam tu lah. Lepas tu dia kata diorang macam berdolak dalih. Saya cakap kalau betul dah kahwin, okey, saya nak tengok surat nikah. Lepas tu diorang macam ex-husband saya marah-marah lah. Macam-macam lah dia cakap saya apa semua. Masa tu dia kata sebab dia kata dia mampu lah apa semua, macam tu lah. Lepas tu hakikatnya mampu ke tidak? Saya yang hidup dengan dia, saya yang bersusah dengan dia, saya tahu dia mampu ke tak mampu. Itu sebab bila jadi kali kedua, saya dah tak fikir panjang dah. Sebab ini bukan kali pertama dia buat. Lepas tu itu pun masa tu sebab dia masa tu dah 55 kan. Dia kata dia mampu sebab baru keluar duit KWSP kot kan, macam tu. Jadi dia kata dia mampu, dia nak kahwin juga yang ni. Ini yang kedua? Yang kedua, masa 2019, hujung tahun juga. Keduanya tak ada surat nikah juga? Yang tu saya tak tahu sebab masa dia bagi tahu saya, dia bagi tanya, dia cakap dengan saya lah, dia cakap, Umi, kita dah hidup 19 tahun. Rumah kereta semua abang dah habis bayar, tak ada hutang apa-apa lagi. Abang doa depan pintu Kaabah yang perempuan ni adalah jodoh abang. Abang nak kahwin dengan dia, dengan janda anak 4, bernikah. Dia cakap macam tu lah. Nanti Umi tunggulah panggilan daripada Mahkamah Syariah, dia cakap macam tu.
Tu saya terdiam, saya tak cakap apa. Saya terus bangun keluar, start kereta, saya pergi lah. Lepas tu saya call kakak angkat saya nangis-nangis, saya cakap. Lepas tu start pada tu, tengah malam dia keluar, subuh baru balik. Tengah malam keluar, subuh baru balik. Sampailah kami sah bercerai pada bulan 1, 2020. Masa tu, lepas tu saya dalam dia bagi tahu tu 17 hari bulan. Dari 30 hari bulan tu saya ada follow dia lah, ikut dia daripada belakang. Dia pergi ambil perempuan tu. Perempuan tu dekat KL Central. Dia turun daripada bas. Lepas tu dia siap salam, cium tangan apa semua. Lepas tu siap dipeluk. Lepas tu saya cakap macam, kalau tak kahwin lagi takkan macam ni kan. Sebab perempuan tu bernikah, jubah semua macam tu. Lepas tu saya cakap, dah saya tak nak apa-apa lah apa semua. Macam kawan-kawan saya macam nasihatkan saya lah, macam fikir anak-anak apa semua. Tapi saya cakap saya tak nak dah. Lepas tu dengan perempuan tu tak tahulah apa dia dah cakap dekat anak dia. Sebab saya ada hubungi anak perempuan ni, tanya kenal ke Abdul Rahman, ini betul ke mak dia apa semua. Dia kata ya. Lepas tu dia cakap mak dia dengan ex-husband saya bagi tahu yang saya ni terima dan saya setuju dia orang kahwin. Lepas tu saya cakap okey, saya dah tahu itu je. Lepas tu saya terus ambil keputusan dan saya pergi pejabat agama, saya filekan penceraian apa semualah. Baik. Baik. Ustazah, beratnya kita dengan anak 4 Ustazah, perkahwinan 19 tahun. Ianya bukan satu keputusan yang mudah. Saya rasa dia bukan ambil masa sehari. Betul. Makan tahun, makan air mata, makan tak tidur malam. Ustazah, dalam situasi macam Puan Ida, apa yang sebenarnya yang boleh kita lakukan oleh wanita-wanita yang berada dalam keadaan persimpangan? Barangkali ada yang sedang menonton sekarang ini dalam dilema, apa yang perlu dilakukan? Baik, sebenarnya mendengar suara tangisan daripada Puan Ida, semua wanita yang menonton hari ini dapat merasakan, Talib. Kan dapat merasakan. Jadi kita fikirkan macam mana semua ni adalah pengajaran untuk kita. Kita tak tahu nasib yang berlaku pada Puan Ida, takdir Allah dan apa yang akan berlaku pada kita. Jadi bijaksanalah. Semoga ketika itu Puan Ida bukan membuat keputusan atas dasar emosi. Kan terus filekan perceraian sebab dah berlaku sebelum ni. Jadi dan tuan badan, peneman hidup dia tahu sama ada dia mampu ataupun tidak. Kalau berlaku begitu kepada Puan Ida, tak mustahil akan melakukan perkara yang sama kepada wanita-wanita lain. Jadi lelaki yang menonton malam ini merasa sangat, tolonglah ambil pelajaran sungguh-sungguh, khususnya kepada Talib. Oh, Masya Allah, kita yang dekat ni kena bom dulu. Dan sebenarnya itulah dia. Terima kasih Ustaz atas peringatan. Ya, betul apa yang saya katakan itu adalah benar. Kita perlu ada kefahaman tentang ilmu agama ni baru kita boleh buat keputusan yang bijak. Dan pada para penonton semua, kita akan bersama dengan Puan Ida sebentar lagi. Sebab apa? Sebagai seorang lelaki, saya tidak boleh nafikan barangkali perkahwinan itu ada di lambung ombak. Betul. Dan biasanya lelaki dia akan beritahu apa benda yang dia tak selesa. Mungkin ada perbincangan dan sebagainya. Jadi kita akan dengar sendiri daripada mulut Puan Ida. Adakah benar suaminya tidak bahagia dan membuat keputusan untuk lari dan nikah secara sedikit? Kembali lepas ini. Okey Tim, hari ini kita dapat satu responden yang mana puan ni suaminya telah bernikah secara senyap-senyap, secara sembunyi, yang mana suami dia bernikah dengan wanita lain secara sindiket, nikah di sempadan. Tapi puan ni dia tak bercerita lanjut lah dengan kita kat mana lokasinya, sebabkan suami dia pun tak nak bagi tahu dia, takut kantoi. Persoalannya sekarang ni, kenapa mesti kita nak nikah sembunyi-sembunyi? Kenapa benda ni tak buat elok-elok, tak bincang betul-betul? Adakah dia memang takut dapat halangan, ataupun sebenarnya dia tak nak rujuk kepada Jabatan Agama Islam sebab dia leceh? Mestilah sembunyi-sembunyi. Mestilah diorang akan sorok benda ni. Mungkin diorang dah jumpa keluarga, tapi diorang tak dapat restu. Ni cinta, dah cinta mati dah ni. Apa lagi lari je lah. Yang pelik kan. Majoriti yang poligami ni dah dewasa dah pun, fikir lebih matang. Tapi kenapa dia still buat benda-benda macam ni? Takkan still nak salahkan kurang didikan agama? Sampai bila nak salahkan benda yang sama je?
Diorang bila dah seronok, mana nak fikir benda lain. Tapi itulah poligami kat negara kita ni, dia banyak yang nikah secara sedikit. Diorang ni itulah bila sembang pasal ni bukan main cakap ikut sunnah. Tapi bila kita sembang pasal sunnah lain, haram. Lepas tu, diorang tak fikir ke benda diorang buat ni dalam memudaratkan diri diorang, keluarga diorang lagi. Agama kita pun tercemar juga. Tapi diorang tak fikir. Lagi satu, apa peranan agensi agama kita nak selesaikan masalah ni? Tak ada ke undang-undang yang khusus supaya masalah ni kita dapat bendung? Takkan setakat bayar saman, bayar duit, dah settle. Nak jaga nama baik agama ke macam mana? Dan sebenarnya pihak Jabatan Agama Islam pun kena betul-betul ada apa-apa hukuman ataupun denda yang sepatutnya, sebab berkaitan dengan keturunan, dia berkaitan dengan nasab kita, dia berkaitan dengan akan datang macam mana kita punya pengurusan kekeluargaan. Itu dia antara rundingan meja bulat. Betul juga apa yang mereka katakan. Persoalan demi persoalan diajukan, diperbincangkan, yang akan kita hurai malam ini bersama insya-Allah. Dan Ustazah, kita nak sambung sikit lagi. Tadi bagaimana yang kita dengar kepada rakan-rakan kita yang berbincang tadi. Antaranya, ya betul, poligami ni sunnah. Tapi pada masa sama yang lelaki barangkali rasa, kenapa saya perlu dapatkan restu isteri, sedangkan kenapa saya bukan hak 100%, sedangkan saya boleh kahwin 2-3, itu hak saya. Dan saya bukan hak isteri 100%. Kan Ustazah, pandangan Ustazah dan nasihat Ustazah pada suami-suami yang nak berpoligami atas dasar landasan fikiran itu tadi. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dari tadi Ustazah senyum je ni. Senyum je, saya seram Ustazah. Masya Allah, seram. Sebab ketika tadi Puan Ida kan diinterview lah oleh tim kita, dia menceritakan tentang suaminya seolah-olah mendapat jawapan depan Kaabah. Ini biasa sangat, Talib. Kemudian dia sujud dalam istikharah tu tak nampak wanita lain, nampak wanita itu saja. Kan, jadi itu kebiasaannya. Jadi bila menyebutkan tentang sunnah, yang itu saja kita nampak. Sedangkan apa tujuan poligami? Masna wa thulatha wa ruba', untuk menyelesaikan masalah, untuk menambah baikkan hubungan. Poligami seperti yang malam ini kita bincangkan, akhirnya berlaku berantakan keluarga, anak, isteri, dah jadi bekas suami, bekas isteri. Bukan mencantumkan tapi menceraikan. Jadi yang lebih sunnah itu tak dijaga. Sunnah yang satu itu dipandang sungguh-sungguh. Okey, tetapinya hak saya nak berkahwin lebih tu. Tapi hak Allah di mana? Hak menunaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjaga isteri, anak-anak sebagainya. Okey, jadi kita tak nampaklah perkara ini akan ada penyelesaian selagi mana lelaki itu mengambil kesempatan atas hak yang tadi tu. Okey, jadi macam mana wanita seperti Puan Ida tidak menangisi kerana kita dengar mempertahankan rumah tangga? Yang pertama tu kerana anak, kerana kesian mak mentua. Mak dia tu bukan mak kita. Jadi sepatutnya lelaki memandang di situlah. Wallahu a'lam. Itulah dia edisi dengar. Selalunya kita akan dengarkan dua pihak, dan kita bawakan malam ini khusus untuk mendengar barangkali suara daripada pihak lelaki. Merupakan pengasas dan solusi merupakan Tuan Firdaus Mokhtar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muda belia. Selalunya bila yang datang, saya sangat yakin ini merupakan kaum ibu, kaum hawa. Ada tak kaum suami datang bagi tahu, tuan, saya ada masalah begini-begini, saya nak kahwin dan saya mampu, isteri saya pun cukup makan minum semua, semua dah saya uruskan, dan saya nak menikah satu tapi isteri saya tak izinkan. Bagaimana saya nak lakukan? Okey. Tinggi soalan tu kan. Tapi memang betul, kami di The Solusi sendiri, salah satu page di Facebook lah terutamanya, memang menerima ajuan soalan ni berkaitan dengan rumah tangga ni lebih 20 ke 30 soalan setiap hari. Subhanallah. Top listednya isu ni lah. Maksudnya suami nak berkahwin lagi. Tapi macam biasa, ada yang nak berkahwin lagi tu menggunakan jalan yang betul. Maksudnya bertanya dulu, bawa cuba nak kenalkan, istilahnya ada usaha lah. Ada satu saat lagi tak ada. Buat sorok-sorok, tahu-tahu buat balik. Kan, dia pegang satu kata apa, minta maaf lebih senang pada minta izin. Kan, tu banyak orang cakap kan, minta maaf lagi senang, benda dah jadi. Katanya kan, tapi dia tak semudah itu. Dalam Islam memang semua benda kena buat dengan baik dulu. Kita bangun tidur, ada doa bangun tidur. Kita makan benda kecil, makan pun kena baca doa. Sampai doa makan besarnya, waqina azabannar ujungnya kan. Baik. Dengan makan saja kita minta doa supaya jauh daripada api neraka. Nak cerita benda kecil pun kena buat dengan baik. Lagilah benda yang terlibat yang terkait dengan perkahwinan. Kena mula dengan cara yang lebih baik. Jadi ada, kalau nak cerita punya tu memang ada. Balik pada soalan, ada suami datang tanya macam tu. Kita tanya apa yang dah buat, dah bagi tahu belum? Majoriti takkan, majoriti tak bagilah.
yang tanya tu jawapannya majoriti memang tak bagilah Tak cerita dia. dapatlah. Tak dapatlah. Daripada tak dapat itu, biasanya akan bawa kepada alternatif perkahwinan lain. Lari daripada perkahwinan yang menurut kepada undang-undang kita, daripada mahkamah, kahwin lari lah. Kahwin sindiket lah ni. Kahwin sindiket. Baik Ustaz, kalau Tuan, kalau kita tengok dalam keadaan suami membuat keputusan untuk kahwin lain, dia biasanya dia akan ada asbab-asbab tertentu lah. Dia akan kata, okey, isteri saya sekarang ni begini, tak jaga makan minum saya, tak faham saya dan sebagainya. Dah tak sekufu dengan saya. Ada tak yang mengadu sebegitu? Itu antara yang paling banyak. Sebenarnya saya nak sambung sikit tentang yang Ustaz sebut pasal sunnah poligami tadi. Itu memang antara banyak alasan yang kalau suami kata nak poligami ni sebab ini adalah sunnah Rasulullah. Sedangkan kalau diteliti daripada kehidupan Rasulullah berumah tangga, Rasulullah itu sunnahnya beristeri satu lebih lama daripada sunnah poligami. Kan? Lebih lama Rasulullah bersama dengan Sayyidatina Khadijah sampai wafatnya Sayyidatina Khadijah itu satu isteri. Yang itu lebih lama, itu dia tak pandang, yang dia pandang nak poligami tu. Rasulullah juga berpoligami, yang nak cerita sunnah ini nak ikut sangat tu atas dasar strategi. Kan? Nak kembangkan Islam, dan Rasulullah tak kahwin suka-suka pilih. Ada sebab, ada yang bangsa ni, ada bangsa ni semua kan. Jadi ada sebab-sebab tertentu. Yang kita ni nak berpoligami atas sebab apa? Tu nak kena tanya dulu. Biasanya kan. Jadi atas sebab-sebab tu dia nak orang kata apa, melunaskan juga hajat dia. Itu yang keluar macam-macam alasan tu. Sebenarnya waktu itu dia dah di luar batasan rasional dia. Baik. Ditutup oleh emosi, ditutup oleh cinta, nafsu. Kan? Semua-semua benda tu. Baik, dan kita tanya Puan Ida sendiri. Saya sangat yakin suami bertanya dan saya tahu bagaimana responden kedua belah pihak keluarga, ibu, ayah, mertua dan sebagainya, keluarga, adik-beradik, apa pandangan mereka ataupun nasihat mereka. Biarkan je lah Ida, suka hati dia lah. Okey, macam saya, kan ini kali kedua kan. Yang masa kali pertama tu, keluarga saya tak tahu pun sampailah berlakunya yang kali kedua ni. Dan bila berlaku kali kedua ni pun saya tak ada bagi tahu dekat keluarga saya. Keluarga saya tak tahu. Saya sendirilah. Saya tak suka nak aibkan suami, nak cerita buruk ke apa. Saya tak pernah mengadu pun dengan keluarga saya. Sampai ayah saya pun meninggal, ayah saya tak tahu pun apa yang terjadi dekat saya masa 5 tahun saya berkahwin tu. Itu sebab saya tekad bila kali kedua dia buat. Saya dah tekad, saya tak fikir panjang dah. Saya rasa macam maybe saya bukan yang terbaik. Maybe perempuan tu yang terbaik. Saya rasa biarlah dia hidup dengan perempuan, biarlah dia jaga seorang isteri. Sebab pada saya, dia hanya mampu jaga seorang isteri je. 19 tahun saya hidup dengan dia. Saya susah senang dengan dia. Sampai masa bila dia dah rasa dia macam mampu, dia banyak duit, tiba-tiba dia nak kongsikan kebahagiaan tu dengan orang lain. Dengan keluarga dia pun dia tak bagi tahu. Saya yang sendiri bagi tahu dengan keluarga dia, saya bagi tahu saya dah nak bercerai dengan dia. Macam itulah. Baik. Anak-anak macam mana? Anak-anak Puan Ida sekarang umur berapa tahun, boleh kongsi dan reaksi dia ketika dimaklumkan bahawasanya perkara ini bakal berlaku? Anak saya yang sekarang umur masa tu dia 17 tahun. Lelaki, sebab, perempuan? Perempuan. Anak saya 2 perempuan, seorang lelaki. Masa tu masing-masing nak ambil SPM, PMR, semua nak PPSR kan. Saya cuma, diorang memang marah lah, sedih lah sebab benda tu kan. Tapi saya tak burukkan ayah dia apa semua. Saya cuma cakap, tak apa, ini masalah Umi boleh settle. Korang belajar je, tak payah fikir masalah Umi dengan ayah. Macam itulah. Anak-anak sekarang dengan siapa? Dengan saya. Memang anak-anak duduk dengan saya. Baik. Dan macam ni Tuan, kalau kita lihat situasi begini, wanita ni dia apa-apa dia fikir dulu. Sebab ialah dia fikir anak-anak menjadi penguat pengikat. Kalau waktu itu bertahan 19 tahun. Betul. Kerana anak-anak. Dan situasi macam ni, adakah suami tidak memikirkan sangat pasal anak sebab memikirkan diri sendiri, sebab tu mereka buat pilihan untuk kahwin lain? Kalau saya boleh tengok kepada keadaan, saya boleh kata Puan Ida adalah seorang wanita sangat kuat. Kan? Bertahan sekian lama, dah berlaku episod 1. Kan? Habis episod 1, berlaku episod 2. Pun masih lagi tenang, tak bagi tahu keluarga, bertahan seorang-seorang, kuatkan anak-anak. Memang seorang yang sangat kuat. Saya kagum tentang tu. Okey. Cumanya suami, macam kita dah sebut tadi, sepatutnya mereka ini diberi keupayaan, kesabaran, diberi keupayaan untuk berfikir lebih, diberi keupayaan untuk menilai benda lebih jauh sebenarnya. Tapi itu tak berlaku.
Sebab apa? Waktu itu dia dah tak guna akal dia, apa yang dia guna ialah nafsu. Dia nampak ini satu benda yang saya sebenarnya kecewa bila mana lelaki-lelaki di luar, minta maaf saya sebut saya pun lelaki. Kan? Bila mana mereka ada niat nak poligami, tapi bila poligami, dengan poligami itu meninggalkan terus isteri pertama tanpa sebab yang betul-betul jelas, yang kukuh. Maksudnya poligami konon nak membina masjid tapi teruntuhnya satu Akhirnya masjid lagi. runtuh satu, tinggalkan terus tanpa ada perlindungan. Banyak dekat luar macam tu. Kan? Melebih-lebihkan yang baru, contoh macam itulah banyak. Ini satu benda yang sangat sedih. Dan sebenarnya itu tak patut berlaku. Kalau nak berpoligami, nyatakan betul-betul. Mesti ada plan dia. Apa semua macam mana. Yang pertama ni macam mana. Itu kena aturkan. Saya, minta maaf sebut, Baik. saya anak keluarga poligami. Ya. Ayah saya 4 mak. 4 isteri lah. 4 mak pula. Saya anak kepada 4 mak. Tapi dibuat dengan cara yang elok. Dibuat dengan cara yang sempurna. Sampai mak-mak saya ni, mak saya nombor 1. Mak yang nombor 3 boleh duduk-duduk berbaring atas peha mak saya. Subhanallah. Punya rapat sampai macam tu. Jadi maksudnya benda tu diaturkan betul-betul buat kerana Allah. Isteri-isteri ni boleh diajak bangun bukan solat jemaah saja, solat tahajud sama-sama. Dibawa kepada cara itu. Tu saya nak pesan, kalau nak berpoligami, poligami level yang paling tinggi, level yang Rasulullah buatlah. Ya, jangan sampai salahkan Islam, nampak buruknya pada Islam betul. kerana poligami. Atas sebab tindakan kita yang tak atur, betul-betul mengikut nafsu semata-mata. Baik, Ustazah, kalau kita lihat dalam situasi ini Ustazah kan, restu ibu bapa tu penting. Barangkali ada selain daripada situasi macam Puan Ida, ada juga situasi yang barangkali yalah ia takkan bertepuk sebelah tangan. Mesti si isteri yang nak dikahwini pun tahu bahawasanya ini adalah nikah sindiket. Betul. So, kalau diberitahu pada keluarga pasti tak restu. Bagaimana situasi kalau anak-anak dia nak buat keputusan untuk berkahwin tapi tidak direstui dengan memilih kahwin sindiket ni Ustazah? Baik, sebelum Ustazah menjawab ni Talib, Ustazah seronok tadi Tuan sebutkan sebab benda macam ni paling kita takut menjadi fitnah pada agama. Jadi alangkah indahnya kalau lelaki beristeri 4 seperti ayahnya tadi, masya-Allah. Okay, jadi tidak akan menjadi fitnah pada agama. Kita cukup risau agama lain di luar sana sampai tak nak jadi orang Islam ni sebab perempuan ni selalu diperkotak-katikkan macam tu. Jadi kepada ibu ayah, kalau dah cukup syarat lelaki itu datang melamar kepada anak perempuan, jangan kita pandang kerja apa, harta apa. Kan tengok agamanya dulu. Jadi anak-anak pula Ustazah selalu nasihatkan, kenapa mak ayah tu tak izin? Kenapa? Sebabnya satu mungkin agama, yang keduanya adalah tidak sekufu. Sekufu ni kadang-kadang Talib, mak ayah tu saja yang tahu macam mana cara hidup anak perempuannya. Kau kahwin dengan orang yang tak bergaji tu nanti, makan pakai mak je yang tahu kau ni, kena hidup mewah. Jadi itu, tapi anak-anak mengatakan mak ayah saya pandang harta. Sebenarnya bukan pandang harta. Jadi bukan ibu ayah sahaja. Kalau misal kata hanya kerana pendidikannya, tolong buang rasa itu, asalkan anak kita dinikahi dengan halal. Okay, dengan sah lah. Jadi sebab dokumen untuk pernikahan semua itu sangat penting. Nanti cucu kita itu berlaku banyak sekarang dalam masyarakat. Yang saya pelik anaknya tak dihantar ke sekolah, rupanya pendaftaran pernikahan tu. Dan orang bagi tahu itu semua atas kertas sahaja. Okay, tak payahlah kita sibuk-sibuk nak daftarkan nikah apa semua. Okey, tapi rukun nikah tu berlaku ke tidak? Sebab berlaku sindiket ini biasanya adalah wali tidak restu. Jadi wali tidak memberi keizinan, tiba-tiba cari wali hakim. Jadi nanti pakarnya akan bercerita tentang tu. Jadi maksudnya kita dah melawan Allah. Sebab Allah suruh apa rukun nikah. Kita melawan Allah. Jadi bukan saja melawan ibu ayah tu. Sebab tu apa isu pun dalam setiap episod, kalau para penonton perasan, kita nak balik kepada agama. Kan bila orang tidak beragama, sudah pasti 4 boleh isteri sambil berbaring-baring bersama itu, maknanya agamanya teguh, cantik insya-Allah. Jadi Ustaz, kalau kita tengok antara asbabnya, mungkin barangkali Ustaz boleh bantu kita. Kalau kita melihat situasi yang berlaku hari ini, pandangan Ustazah, perlu tak wanita tu perlu bersedia untuk berkerjaya? Baik, berkerjaya tu suri rumah pun kerjaya Talib. Kan saya kesian kalau tengok orang suri rumah. Tapi kalau kena tinggal Ustazah, macam mana tiba-tiba dah 9 tahun nak mula balik? Gila, kos hidup makin besar, anak-anak nak masuk universiti. Betul, berkerjaya, tapi kita tengoklah keadaan macam mana. Sebabnya kalau kita kata suri rumah sekarang ni kadang-kadang lebih kaya daripada yang bekerjaya kan, sebab anak depan mata, bisnes online kan. Jadi maknanya kita kena bijak. Ustazah suka macam Aisyah radhiyallahu anha dipertontonkan kepada kita satu khazanah ilmu, gedung ilmu. Kenapa bijak? Kan kadang-kadang Aisyah boleh saja, kenapa Allah aku kahwin dengan Rasulullah tak ada anak, ujian-ujian macam tu. Tapi dia boleh hidup teguh.
Sebab apa? Sebab dia tahu apa peranan dia dalam agama. Jadi kita sebagai suri rumah, mungkin kemungkinan lah penonton yang di kalangan wanita ni, kalau jadi macam Puan Ida nanti nak makan apa sebagainya. So tak salah, tapi dengan izin suami. Kalau tidak ada keizinan suami, kita curi-curi tu kat mana datang keberkatan tu? Okay, kita kena fikir di situ pula lah. Wallahualam. Baik. Jadi kita nak tanya sendiri kepada Puan Ida, bagaimana kehidupan secara ekonominya, secara kehidupan hariannya, adakah lepas berpisah ni pendapatan susah, hidup agak sempit dari segi pendapatan, macam mana Puan Ida? Okey, saya memang tak bekerja lah kan daripada awal perkahwinan. Lepas tu saya memang duduk rumah, dan saya kerja, saya buat kuih, ambil order, open order kuih tu dengan catering apa semualah. So sekarang ni buat kuih je lah. Jadi macam anak-anak tu sebab bekas suami bagi duit belanja lah. Macam saya sebab ada simpanan saya kan, jadi saya gunakan. Masa PKP pun tak ada ni, tapi sebab ada simpanan, saya gunakan tu je lah. Sekarang ni dah start balik buat kuih, buat terima tempahan. So boleh lah. Alhamdulillah, semoga Allah limpah ruahkan rezeki. Pada saya rezeki tu dari Allah kan. InsyaAllah. So saya tak takut lah. Tapi so far nafkah untuk anak-anak dia bagi. Nafkah anak-anak dia bagilah. Macam duit belanja anak-anak, kalau dia akan bagi 300. Lepas tu bila habis anak saya akan minta, dia bagilah. Baik, masya-Allah. Masih ada yang perlu disyukuri. Betul, alhamdulillah. Tak apa. Ya, kita pun tak tahu apakah perjalanan hikmah yang Allah berikan. Dan Tuan, dalam situasi Puan Ida, saya rasa Puan Ida tidak keseorangan. Ya, ramai lagi di luar sana barangkali tak tahu nak menjeruk rasa nak beritahu pada siapa. Hari ini dengar, kongsikan kepada anda semua untuk kita dengarkan bahasa. Mungkin nasihat kepada Tuan bagi wanita-wanita yang berada dalam situasi sekarang ni. Okey. Baik. Macam yang saya sebut sebelum kita mula tadi tu, di situasi yang berlaku ni, bila keadaan ni berlaku, dia bukan pada isteri pertama je. Okey. Lelaki yang berpoligami tanpa izin ni kadang-kadang menjerat ataupun menjerut isteri kedua, ketiga juga. Kami pernah terima kes di Solusi, mengadu ni beritahu, saya isteri kedua, 4 tahun dah kahwin. Tapi 4 tahun kahwin ni tak ada hidup. Sebab apa? Dia tidak dideclare. Dia tidak diiktiraf. Jadi suami ni bersembunyi je. Bayangkan 4 tahun tak ada kehidupan. Dia tak boleh keluar, tak boleh pergi mana, nanti orang tanya. Dan dia hanya jumpa suami sekali-sekala, raya memang tak ada lah cerita dia. Pun macam tu. Kalau tak dikelola dengan betul. Jadi nasihat saya kepada orang ataupun individu-individu, wanita-wanita di luar yang memang istilahnya dah dalam keadaan itu. Kalau yang masih belum, cubalah buat bincang elok-elok. Kan lelaki ni dia suka berbincang dengan cara rasional. Tunjuk benda logik. Kan? Okey, bentangkan. Perempuan dia terror kira-kira sebenarnya. Bentangkan kira-kira betul-betul. Ini yang masih belum lah. Bentang kira-kira, ajak dia sembang sama-sama. Waktu bersembang kena pilih. Laki ni kadang daripada 10 waktu, satu je masa boleh pilih kan. Pilih yang satu tu, kena kenal lah. Waktu lain tak boleh. Tapi bagi yang dah ada dalam keadaan itu, tersepit mungkin, cari bantuan. Okay? Cari bantuan, cari kawan-kawan. Pagi tadi saya dengar radio on the way pergi Kuala Selangor. Saya pergi Mahkamah Syariah Kuala Selangor. Pun ada kes kat sana. Temankan orang. Di parlimen pun dah disebut tentang ini kan. Tentang perlunya bantuan-bantuan kaunseling di semua jabatan agama. Sekarang ni ada dah. Maksudnya benda ni dah sampai ke peringkat perlu untuk kita ambil tahu dan perlu untuk kita bantu. Dan kami sendiri di Solusi, insya-Allah kalian bercari di Solusi, kami ada sediakan khidmat nasihat di Solusi. Kita ada ramai, kita ada beberapa orang kaunselor, kita ada termasuk Imam Muda Hassan, Fazli Aziz apa semua. Kawan-kawan yang memang nak bantu menyelesaikan isu rumah tangga yang sedang sangat banyak sekarang ni. Baik, masya-Allah. Tak kira usia, tak kira usia. Baik, masya-Allah. Baik, itulah dia perkongsian kita. Kita akan bereaksi seketika. Tapi sebelum tu, kita juga nak tahu Ustazah dan juga Tuan, barangkali para penonton juga, antara sebab mereka memilih untuk kahwin lari dan kahwin saya sedikit ni kerana prosedur. Terlalu banyak sangat keperluan dokumentasi yang diperlukan oleh pihak agama dan sebagainya. Ini yang dikatakan oleh mereka. Jadi solusinya sebab saya nak menikah, dan menikah tidak perlukan sijil-sijil, ini semua dunia, ini semua urusan manusia. Kan yang penting nikahnya halal, sah, halas. Dekat itu terjawab. Sebentar lagi kita akan bersama dengan pendaftar perkahwinan percaya dan rujuk Pejabat Agama Islam daerah Gombak sebentar lagi.
Syukur Alhamdulillah bertemu kembali. Dan bila kita bercakap tentang poligami, sedikit kahwin lari, bencana kepada keluarga, dan kita sebenarnya tak tanya lagi kepada Ustazah secara peribadi. Ustazah, adakah Ustazah menentang poligami? Panas sikitlah Ustazah, maaf ya. Soalan nak kena cabut ni. Okey. Jadi para penonton soalan talib tadi tu sebab bertanya tentang hukum Allah. Jadi selagi mana kita menjadi hamba Allah yang terbaik, kalau Allah menghalalkan, kenapa kita nak mengharamkan? Suami dengar ni talib. Ya, betul. Jadi jawapannya kita nak sebut Senyum je suami. benda yang Allah halalkan jangan pandai-pandai kita haramkan. Baik. Tapi perbincangan tadi kan tuan kita pun dah bercakap, wanita di luar sana jangan terlampau takut. Jadilah wanita yang sangat-sangat soleha. InsyaAllah Ustazah dah jumpa ramai lah talib. Kan bila mana dia menjadi wanita soleha, 2, 3, 4 akhirnya dia balik kepada yang paling soleha insyaAllah. Masya Allah. Jadi tak perlu takut sangat lah. Allah genggam hati InsyaAllah. Ya Allah, InsyaAllah. subhanallah. Dan Ustazah, kalau saya pun selaku seorang lelaki, hari ini kita nak dengar secara seimbang, secara adil ya. Barangkali ada situasi-situasi tertentu yang suami mungkin tak terluah nak cakap, barangkali mungkin terbiar, terabai dari sudut makan minum. Barangkali kita pun tahu hari ini wanita pun berkejaya dengan, yalah, dia isteri ni niat dia nak bantu ekonomi keluarga, tapi dalam masa tak sedar terbiar akan keperluan-keperluan, kewajipan suami. Ustazah, barangkali ada tak mesti ada kata bingkisan nasihat buat isteri-isteri yang barangkali sedang diuji suami yang bakal berpoligami ni? Ada benda yang mungkin kita nak kena cerminkan diri dulu? Ustazah sangat mengakui kelemahan wanita yang berkerjaya mungkin, khususnya di situ yang lebih besar gajinya. Kebanyakan itu dah mula bibit-bibit lah tu. Okay, talib. Jadi kita nak sebutkan macam mana para penonton, sebab apa yang berlaku selalunya berpunca dengan komunikasi yang tidak baik. Kan kita bersangka-sangka, kenapa dah tak balik rumah sekarang ni? Mungkinkah begitu begini? Apa perbincangan? Jadi kalau komunikasi itu baik, suasana jamaah tu ada, insya-Allah tak sempat jauh. Sebab macam mana seorang isteri boleh tak perasan suaminya dah berubah? Begitulah maksudnya. Okay? Jadi kena sentiasa. Okay? Jangan kita outstation kot. Buka cawangan kot. Rupa-rupanya cawangan lain. Okay? Jadi seandainya nak melakukan perkara macam tu pun jangan sampai suami kita berdosa. Kata nak masuk syurga sama-sama. Kan suami kita berdosa yang tadi kekasih gelap, tak minta izin, tak bernikah pula walinya di mana sebagainya. So kita tak nak dia berdosa. Jadi bercakap elok. Jangan buat satu perkara yang menyebabkan abang dihumban dalam neraka. Na'udzubillah. Perkara macam itulah. Okay, jadi kalau dia nak membelai yang baru itu, jangan pernah meninggalkan yang lama. Kan sebab ada anak khususnya kan. Jadi dah membina rumah tangga yang lebih awal. Jadi rasional yang di situlah kita mesti bawa berbincang. Faham. Saya ambil nota tu Ustazah. Saya tulis pahat dalam hati saya Ustazah. Dan bila Ustazah cakap pasal wali dan sebagainya, kita nak bertanya, nak rujuk kepada orang yang ahlinya, iaitu pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk Pejabat Agama Islam Daerah Gombak, iaitu Tuan Muhammad Hilmi Saadan sekarang ini bersama kita di talian Skype. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih kerana kesudian bersama kita hari ini, malam ni. Dan kita nak lihat sini berdasarkan maklumat yang Tuan ada, barangkali statistik atau data yang sedia ada. Berapa serius yang Tuan lihat kes sindiket kahwin lari ini? Baik, pengacara, ahli panel dan para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ya. Jadi nikah sindiket ini bukanlah sesuatu isu yang baru sebenarnya di dalam masyarakat kita. Perkara ini dah berlaku lama ya, kalau kita lihat ya, turun-temurun ya, daripada dulu dan sampai sekarang masih ada lagi mereka yang berkahwin ya melalui nikah sindiket ya. Jadi nikah sindiket ini amat bahaya para penonton sekalian ya. Sebab apa? Sebab perkahwinan yang kita lalui melalui nikah sindiket ni, kita takut-takut yang pertama sekali pernikahannya tidak sah daripada sudut hukum syarak. Ya, kita tak tahu pernikahan tu dilaksanakan di mana, dan kita tak tahu siapa yang menikahkan. Kita tak tahu siapa yang menjadi wali. Kita tak tahu siapa yang menjadi suami, isteri dan juga saksi. Adakah mereka ini benar-benar layak, cukup rukun dan syaratnya untuk berkahwin? Ini yang kita risau sangat. Ya, apabila mereka mengambil jalan yang singkat untuk berkahwin melalui nikah sindiket. Yang kedua, bahayanya nikah sindiket ini apabila
pernikahannya berlawanan dengan undang-undang, ya, tidak didaftarkan, dan pernikahan ini tidak dilindungi oleh undang-undang. Jadi banyak masalah akan timbul di kemudian hari, ya, bagi mereka, ya, sekiranya nak buat apa-apa tuntutan. Ya, itu yang kita risau. Yang kedua, yang ketiga, nikah sindiket ini, ya, dari sudut moralnya mereka ini akan dipandang serong oleh masyarakat. Ya, ahli keluarga pun ada yang tak terima, ada yang dipulaukan dan sebagainya. Jadi hiduplah mereka ini kadang-kadang tanpa, ya, keluarga dan sebagainya, ya, berasingan. Jadi nikah sindiket ini merupakan satu perkahwinan yang amat bahaya dan ianya boleh merobohkan institusi kekeluargaan dan juga boleh menggugat kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Jadi, ya, harapan saya kalau boleh kita elakkan daripada nikah sindiket. Ya, baik, dan itu harapan yang sangat baik, tapi disebabkan kerana prosedur perkahwinan di Malaysia ni susah sangat. Sebab tu tuan, mereka terpaksa lari ke Thailand. Kalau tidak mereka bergelumang dengan dosa. Apa pandangan tuan? Apa pandangan Jabatan Agama Islam? Baik, seperti mana yang saya katakan tadi, pernikahan ini, ya, kalau tidak mengikut undang-undang, maka pernikahannya tidak dilindungi oleh undang-undang. Apabila hendak berkahwin mengikut undang-undang, sudah semestinya ada prosedur dan juga peraturan yang perlu dipenuhi oleh pihak-pihak. Sebenarnya undang-undang ini dibuat, tuan, adalah untuk menjamin kesejahteraan rumah tangga itu. Ya, kita nakkan suami yang bertanggungjawab, isteri yang bertanggungjawab, dan yang paling penting sebenarnya kita nak memastikan pernikahan mereka ini adalah benar-benar sah. Ya, mungkin mereka merasakan susahnya. Contoh tuan-tuan, ya, sekarang ni kalau di Selangor lah, khususnya di Selangor dan kebanyakannya di negeri-negeri lain, di antara prosedur yang agak ketat sedikit iaitu di mana pemohon perempuan mestilah mengemukakan sijil nikah ibu dan ayah. Baik. Jadi ini juga di antara prosedur yang ketat. Ya, ramai juga yang mengeluh, ya, mengatakan nikah mak ayahnya tidak didaftarkan, tak tahu mak ayah nikah di mana, sijil nikah mak ayah tak ada dan sebagainya. Ya. Tetapi sebenarnya kenapa kita perlukan prosedur ini adalah untuk kita menjamin adakah ayah itu ataupun wali itu adalah wali yang sah sebenarnya kepada pernikahan mereka. Jadi prosedur ini kita nak menjamin perkahwinannya itu betul-betul sah daripada sudut hukum syarak dan juga akan dilindungi oleh undang-undang. Biar susah sikit tak apa, asalkan senang kemudian. Betul, ya, kita jangan fikir nak kahwin mudah, ya. Jalan singkat, akhirnya susah di kemudian hari. Baik, itu yang kita tak mahu, tuan-tuan. Faham. Jadi tuan, ada antara yang ialah mungkin barangkali mereka berjenaka, berseloroh, tapi barangkali kita perlu pandang dengan lebih serius. Adakah kerana hukuman tu terlalu mudah? Kita boleh bayar je 3,000, bukan mahal mana pun. Boleh kahwin 3 kali. Macam mana tu tuan? Baik, berkemungkinan itu juga salah satu faktor lah kenapa mereka berani untuk bernikah secara sindiket, ya. Sebab kalau kita lihat undang-undang dan juga hukuman yang dikenakan kepada mereka ini, ya, adalah kita boleh katakan ringan, ya, di mana nikah tidak tanpa kebenaran pejabat agama ini hukumannya lebih kurang, ya, RM1,000 ataupun 6 bulan penjara ataupun kedua-duanya sekali, ya. Mungkin dengan peruntukan undang-undang yang ada sekarang ini mereka merasakan bahawa dendanya murah, ya. Jadi tak kisah, kita boleh nak kahwin nikah cerai banyak kali pun tak apa, ya. Jadi itulah peruntukan yang ada pun, yang sedia ada, ya. Jadi kalau boleh kita mengharapkan pihak kerajaan mungkin boleh menggubar. Saya rasa dah tiba masanya kita menggubar, ya, Akta Mahkamah Syariah ini, ya, kita naikkan sedikit dia punya hukuman itu supaya masyarakat agak takut sedikit, ya, dengan hukuman yang berat, ya. Kalau kita lihat hukuman-hukuman yang lain memang berat, ya, jadi masyarakat takut, ya. Jadi kalau kita juga mengharapkan isu berkaitan dengan nikah sindiket ini tanpa kebenaran, kalau boleh ditingkatkan, ya, hukumannya. Baik. InsyaAllah, Alhamdulillah, banyak kita dapat kupas bersama dengan Tuan Muhammad Ilmi Saadan
Kami ucapkan jutaan terima kasih atas nasihat dan peringatan. Betul tuan, memang nampak macam susah tapi ini sangat penting untuk anak cucu keturunan. Yang paling penting adalah kesuciannya kerana di situ ada persoalan wali. Betul dia tuan ya? Kesahihannya antara rukunnya. Baik tuan, terima kasih. InsyaAllah dari sekian rumah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang mudah-mudahan. Dan kepada semua para penonton, kita akan kembali selepas ini. Kita berehat seketika kembali bersama dengan Ustazah Muzayana dan juga responden kita nanti sebentar lagi. Anda yang terpaksa berhadapan dengan kakak anda sekarang setiap hari melihat terlantar, anda mungkin mahu berbual bicara dengan dia tetapi dia mungkin tidak memahaminya. Ceritakan kepada kami penderitaan itu seperti yang tergambar daripada wajah ayah anda. Betul lah nak cakap. Sebab aku rasa. Tak mengapa. Sebab, ceritakan, luahkan kepada kami. Yalah, sebab dia dulu kan seorang yang ceria. Macam kami macam kadang-kadang saya terfikirlah, saya jaga dia. Lepas tu teruskan. Kami di sini Fauzia untuk mendengar anda. Untuk mendengar Fauzia. Luahkan, tak mengapa. Kita cuba cari jalan penyelesaian di sini. Itulah dia para penonton. Izwan, Allahu Akbar. Kita tak menyangka peristiwa seperti ini boleh berlaku. Tapi apa yang Ustazah nak ulas di sini, benda dah berlaku. Wallazi qaddara fahada. Satu takdir yang telah kita beriman selama ini, beriman kepada qada dan qadar telah berlaku. Memang anak takkan boleh pulang semula seperti sedia kala. Tetapi rahmat Allah tu, anak tak boleh diganti dengan anak yang baru. Kalau datang pun bukan sama macam Jahidah. Tak mungkin sama. Okay? Jadi insya-Allah kan, sinar di hujungnya. Ya, tak sama tapi seakan serupa. Situasinya adalah kerana barangkali ketika perkenalan mangsa bersama suami ada tidak cukup tempoh masa untuk memahami dan mendalami sikap baran suami sebenarnya. Dan Ustazah, itu adalah rentetan daripada episod sebelum ini dalam dengar hapuskan derita ini, iaitu Puan Jahidah yang berusia 43 tahun. Alhamdulillah semalam telah pun berjaya ataupun telah pun selamat melahirkan anak ya pada 1 Disember. Walaupun dalam keadaan terlantar koma, hamil. Ini dia Ustazah, antara perkara yang perlu kita ambil iktibar dan belajar. Dan kita nak tanya Ustazah sendiri lah ya, dalam situasi tersebut. Ustazah, melihat situasi begini, apa yang mungkin Ustazah boleh ingatkan kembali kepada kita? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah seronok sangat tengok berita ni, Talib, sebab teringat lagi rancangan dengar episod yang pertama. Kita membawa adik Puan Jahidah ini ke studio. Okey, rupa-rupanya 1 Disember baru ni, maknanya dengar sudah dapat baby. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Jadi kita doakan insya-Allah Puan Jahidah kuat walaupun masih berada di hospital ya, untuk pengetahuan para penonton. Berkat doa anda semua juga, baby ini selamat dilahirkan, alhamdulillah, dan semoga membesar menjadi anak yang soleh insya-Allah. Tidaklah mengikut walaupun benih itu daripada ayah yang tidak baik. Semoga ayahnya pun bertaubat kembali ke jalan Allah. Okay, jadi apa yang berlaku kepada Puan Ida pun malam ini, Talib, kita tak nak kes-kes macam ini berlaku kerana hanya lelaki mengikut nafsu semata-mata. Jadi bila mengikut nafsu yang terlampau, inilah antara yang berlaku yang kita sangat perit bila kita melihat. Sebab itulah dengar menyediakan pelbagai solusi menjadi satu wadah, insya-Allah. Kita tak nak perkara macam ni berlaku lagi. Okey, wallahu alam. Alhamdulillah, syukur. Dan Puan Ida ada 2 orang anak perempuan. Saya rasa, saya sangat yakin ini adalah perkara yang paling tidak mahu berlaku dalam kehidupan anak Puan Ida. Mungkin apakah antara nasihat ataupun kata-kata nasihat buat anak-anak, doa buat anak-anak? Saya sangat yakin anak-anak sedang mendengar sekarang ni. Saya cuma nasihatkan belajar elok-elok, dapat kerja yang bagus, jangan jadi macam Umi. Senang orang perkotak-katikkan Umi sebab Umi tak belajar pandai. Macam itulah. Baik, bukan saja dengan nasihat belajar pandai, cari kerja yang bagus, sebenarnya Talib, kita tekankan orang yang baik dia takkan melakukan macam tu. Okey.
Jadi kita nasihatkan sentiasa melakukan kebaikan. Puan Ida sendiri insya-Allah teruskan kebaikan walaupun sekarang tidak lagi dengan suami tersebut. Anak-anak kita besarkan dengan keimanan dan ketakwaan, insya-Allah perkara yang sama tidak berulang, dan perit di dunia insya-Allah pasti ada ganjaran yang lebih indah di akhirat. Amin. Baik, masya-Allah. Dan saya Ustazah, kalau bila dibicarakan perkara ini, satu benda yang saya diingatkan dan saya rasa suka untuk saya ingatkan pada semua lelaki, ayah-ayah, kerana apa kita ingat macam Puan Ida contohnya, dia adalah anak perempuan kepada seorang lelaki. Dan kita pun ada anak-anak perempuan yang kita tidak mahu mana-mana lelaki melukakan hati anak-anak kita. Jadi jangan lakukan kepada anak orang jika kita tidak mahu ianya berlaku kepada anak kita. Ini ada satu nasihat yang pernah diberikan oleh orang-orang yang berdekatan dengan saya. Jadi saya berpegang pada itu. InsyaAllah pada semua lelaki, saya mahu dia mungkin itu kehendak dan sebagainya, tapi ada banyak perkara yang mungkin kita boleh lakukan dengan lebih baik daripada lakukan dengan sebegini rupa. Ustazah, mungkin di penghujung ini kita faham Ustazah, kita tahu di sindiket ini ialah bila kita sedikit ini ada merupakan pendapatan. Barangkali yang saya boleh rujuk ataupun saya boleh kira untuk satu kes yang siapa yang uruskan dapat RM500, Tok Imam dikatakan dapat RM1,000 yang uruskan pernikahan. Ini ada sumber pendapatan dikatakan sedikit. Dan Ustazah, di sebalik pendapatan ini kita tahu ada benda-benda lain yang berlaku akibat daripada keinginan kita untuk mendapatkan pendapatan ataupun ekonomi dan sebagainya lah Ustazah. Mungkin nasihat Ustazah kepada yang menguruskan sedikit ini yang tidak kita sentuh daripada awal tadi, kepada mereka yang menghalalkan sedikit nikah haram lari ini Ustazah, mungkin barangkali dia terdengar mungkin ada sesuatu yang bakal menjentik hati dia malam ini. Masya-Allah, itulah yang buta kerana dinar. Kita RM ni kan. Dinar tu dia tak jaga agama, akhirnya akhirnya nanti dicampakkan ke dalam neraka. Kalaulah semua lelaki merasa takut demikian, dan sindiket macam ni, minta maaf sebut, terkadang dalangnya tu siapa? Orang yang di atas tu siapa? Hanya memikirkan duit, dan kadang-kadang macam mana dia boleh tahu semua ni? Sebab dia tahu prosedur macam mana, next step macam mana. Jadi kalau anda menonton hari ini, ittaqullah, bertakwalah kita kepada Allah. Jadi kalau tak ada rasa takut kepada Allah, duit masyuk ni. Talib sedap je. Talib, Ustazah nak tanya satu soalan terakhir ni pada Talib. Tak kesian ke tengok orang lelaki? Tak kesian ke kalau tengok orang perempuan macam Puan Ida tu? Di mana di sudut hati tu tak ada sikit ke rasa kesian? InsyaAllah. Tadi ada soalan peribadi untuk Ustazah, untuk Talib pun ada jugalah. Saya rasa barangkali saya pun mungkin tak ada rasa, macam mana saya nak kata, saya pun daripada keluarga yang faham berpisah dan sebagainya. Kita tahu betapa susahnya anak yang nak membesar tanpa ayah. Betul. Bukan senang Ustazah. Faham. Makan minum kita dan sebagainya kan. Kita tengok ibu kita bersusah payah membesarkan anak-anak, adik-beradik, abang-abang, dan kita itulah dia. Tapi sorry Talib, Puan Ida mengalami nasib macam ni, insya-Allah takkan kita rasa macam mana Talib menjadi seorang yang berjaya hari ini, insya-Allah anak-anak Puan Ida juga, sebab daripada kepahitan yang lepas. Betul. Dan Puan Ida terus kuat kerana semangat Puan Ida ini akan terzahir kepada anak-anak, insya-Allah. Kita doakan, saya minta pada semua yang menonton, doakan Puan Ida dan juga semua wanita di luar sana, kerana insya-Allah jangan takut, walaupun semua lelaki menjauhi anda, yakinlah bahawasanya Allah sentiasa bersama dengan anda. Itu adalah janji Allah, dan yakinlah ada seorang lelaki yang akan menanti anda semua dalam syurga nanti, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kerana misi hidup kita tiada lain tiada bukan adalah masuk ke syurga, berjiran dengan Rasulullah SAW dan melihat Allah SWT. Dengan itu kita dengarkan di masa akan datang, insya-Allah. Terima kasih. Syukur ada di jiwa.